حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baik, alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini Allah Taala memberikan kepada kita lagi kesempatan. Umur yang berbaki ini kita gunakanlah sebaik-baiknya umur kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Baik, mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita kekuatan untuk beribadah setulus ikhlas. Amin. Alhamdulillah, kita terus kepada bacaan kitab kita, buku kita, 40 hadis berkenaan dengan cinta Al-Quran. Mudah-mudahan habis baca buku ni. Bukan takkan dah habis, tak dan habis. Kita dah mula rasa cinta, kasih kepada Al-Quran. Baik, wallahu alam, ada satu kisah cerita tentang seorang lelaki yang tubuhnya tidak dimamah oleh bumi. Apabila dibongkarkan kembali ataupun digali kembali dia punya liang kubur, maka dia tidak, walaupun dah berapa tahun dia meninggal dunia, tetapi masih lagi Allah Ta'ala pelihara jasad dia daripada dimakan, dimamah oleh cacing dan ulat tanah. Bila disemak, rupanya salah satu benda yang dia buat ialah setiap malam lepas isyak dia ada satu bilik tempat, satu bilik lah kita kata, yang bilik kosong di rumah dia, yang dia akan masuk dalam bilik dia tu. Apa yang dia buat, dia ambil Al-Quran, dia tengok Al-Quran, padahal dia tak tahu baca pun. Dia tengok Quran, dia teriak. Dengan sebab itu Allah Ta'ala berikan kepada kemuliaan. Walaupun dia tak pandai membaca, ialah mungkin hidup dia susah, ataupun dia tak ada nak mengaji, tak belajar. Orang dulu-dulu kan, lah ni tak ada alasan lah ni. Tok guru live ajar Quran, ajar ni, tak ada alasan. Kita kata kita tak reti. Kalau dulu mungkin kan susah nak satu tempat. Jadi bagaimanapun itulah keadaan dia tak reti baca. Kadang ada orang baca baru ni, ada orang main kat saya mengadu, "Ustaz, saya ni macam mana duk mengaji berapa lama dah tapi tak boleh lagi nak baca." Duk Iqra' situ lah. Umur dia dah mungkin dekat 20-an ataupun lebih dah 20-an. Jadi kita pun kesian juga. Tapi kita kata Allah Ta'ala nilai kepada usaha dia tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada dia usaha, bagi kepada dia bukan disebabkan dia pandai baca Quran, tapi atas usaha dia tu kan. Jadi mudah-mudahan kita, orang tu jadi dia setiap malam dia akan teriak tengok ayat-ayat Al-Quran,
di mushaf yang ada pada dia tu, tapi tak kerti baca, tengok aja. Allah Ta'ala jaga jasad dia tu. Kita pun, kalaulah kita kata kita tak pandai baca sangat pun, kita ni kira boleh dah. Tapi jangan jadi alasan tak mau tak baca. Aku tak mau baca sebab takut kalau aku baca nanti salah, dapat dosa pula. Bukan macam tu kan. Sekurang-kurangnya kita mendengar, sekurang-kurangnya macam lelaki tadi ni, dia hanya melihat saja mushaf ayat-ayat Al-Quran, itu pun dah boleh pahala, itu pun dah beroleh kemuliaan pada dia, dapat syafaat Al-Quran. Tambah kita yang boleh baca Al-Quran, yang kita boleh dengar Al-Quran di YouTube. Nak share apa, nak kori mana, semua dah. Jadi kita hanya tunggu buka ya, tekan saja di ujung jari kan? Maka tidak ada alasan untuk kita belajar Al-Quran. Baik, kita terus pada hadis yang ketiga. Itu mukadimah lah saya rancang, tak mau bagi panjang-panjang, pendek ya. Pendek tapi ada benda yang kita boleh dapat untuk manfaat kita, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, penurunan wahyu. An Aisyah radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته وأحيانا ملك في مثل سورة الرجل فأعي ma yaqul. Terjemahan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Harith bin Hisham, sesungguhnya Harith bin Hisham radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah cara wahyu turun, wahyu datang kepadamu ya Rasulullah? Sahabat tanya Nabi ni. Jawab Nabi SAW, kadang-kadang wahyu datang kepadaku seperti bunyi loceng, dan itulah yang paling berat bagiku. Bunyi loceng tu paling berat sekali. Dia ada beberapa keadaan yang kita akan baca saat lagi, yang katakan kita akan baca saat lagi ni. Tapi yang paling berat antara cara-cara yang penurunan wahyu, inilah cara dia. Bunyi loceng. Macam kita di sekolah bunyi loceng dekat di sekolah, daripada satu waktu ke sewaktu waktu tu nak abang kata bertukar subjek kan. Sebenarnya menandakan apa loceng tu? Menandakan penurunan wahyu, maknanya akan datang ilmu. Tu simbolik lah kita kata kepada loceng. Kalau di sekolah tu maksudnya apa? Bila bunyi loceng, semua budak-budak pelajar akan masuk dalam kelas untuk apa? Saat lagi cikgu akan main untuk memberikan kepada kita ilmu. Zaman wahyu turun, bunyi loceng, maknanya tahu Al-Quran akan turun. Baik. Kemudian bunyi itu terputus dan aku telah memahami maksudnya. Bila berhenti loceng tu, Rasulullah dah faham, Rasulullah dah mengerti apa yang telah disampaikan kepada baginda. Kadang-kadang malaikat datang dengan menyerupai bentuk lelaki, lalu aku memahami apa yang diperkatakannya. Jadi kadang-kadang selain daripada loceng, macam seperti bunyi loceng, yang paling berat bagi Nabi rasa adalah malaikat Jibril datang sebagai seorang lelaki, menyerupai seorang bentuk lelaki. Ada dalam kalangan para sahabat Rasulullah, malaikat Jibril mirip kepada dengan dia, yang sega, yang tampan lah. Hadis riwayat Muslim 2333, hadis yang ke 2333. Perawi hadis Sayyidina Aisyah itu boleh kita rujuk pada hadis yang pertama. Keterangan hadis, para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa bersiap sedia untuk menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas sebab itulah ada sahabat bertanya. Maknanya apa? Bila kita jadi pelajar, kita kena selalu tanya.
Tapi dia ada adab bertanya pula. Ada cara kita bertanya. Oh, tu pun kena belajar. Kena tahu. Sebab kadang-kadang kita tanya orang marah kita. Pasal apa? Kan? Kalau kena pertanyaan, orang suka pada kita. Saya suka soalan ni, saya nak jawab. Macam tu contohnya. Baik. Adapun atas itulah, sebab itulah ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Jadi cerita kita nak kena ada perasaan ingin tahu. Ingin tahu. Bukan kita terima saja yes. Tak. Di samping itu ada soalan-soalan. Ialah kalau guru pun bila dia sebut, dia cerita, dia mengajar, mungkin ada benda-benda yang dia lupa nak cerita. Jadi macam mana dia boleh cerita? Apabila anak murid bertanya, supaya beliau tidak ketinggalan daripada mengikuti majlis ilmu bersama baginda. Jadi bila sahabat-sahabat ni tahu kata Nabi akan turun wahyu padanya, maka mereka tak terlepas lah. Maka mereka boleh cepat-cepat lah. Maknanya main awal lah. Macam tu lah lebih kurangnya. Kita bila ada mengaji, main awal, duduk depan-depan sekali. Itu yang hak pelajar yang betul-betul kita kata committed, yang betul-betul seronok nak ilmu. Kalau hak tak seronok tu, ada main lewat, duduk belakang-belakang. Jadi daripada hadis yang kita baca ini pun banyak manfaat ataupun banyak kita kata ilmu yang kita dapat daripada satu hadis saja. Hadis di atas menerangkan bahawa wahyu turun dengan dua cara. Pertama ialah turun seperti bunyi loceng, iaitu suara atau bunyi yang terhasil dan keluar dari besi yang dipukul. Di loceng, jadi besi. Jadi kita semua tahulah yang tu, tak payah urai panjang-panjang lah kan. Keadaan pertama ini adalah paling berat bagi Nabi SAW tatkala menerima wahyu, dan ia berkesudahan apabila bunyi tersebut berakhir. Bila bunyi tersebut berakhir, macam Nabi dah selesai dah terima wahyu, dah boleh ingat dah. Ketika itu Nabi SAW terus dapat memahami wahyu yang diturunkan. Jadi bila dah turun wahyu, Nabi akan panggil para sahabat dan Nabi akan ajakkan pula kepada sahabat-sahabat. Jadi bila turun wahyu, Nabi akan kata ajak pada sahabat dan akan sebut pada sahabat, ayat ni letakkan di sini, di surah ni ke, dekat sini. Da'u hadhil ayah, letakkan ayat ini di sini. Kan kita cerita dah di hadis yang pertama, ada surah-surah yang kita kata surah-surah yang turun tapi bukan sempurna satu surah yang kita baca pada hari ini, macam surah Al-Alaq 5 ayat turun pula. Jadi bila turun tu pula, Nabi akan kata okey, ayat ni letak selepas ayat ni, macam tu dalam surah ni. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyu yang berat. Apa maksud wahyu yang berat ni? Maknanya Al-Quran, penurunkan Al-Quran ni bukan satu perkara yang mudah-mudah, yang benda-benda yang remeh, yang ringan, yang kita boleh dan kita pun boleh ambil ringan. Satu perkara yang berat. Rasulullah menerima Al-Quran itu dengan cara yang bukan mudah sebenarnya. Berat. Apa maksud berat di situ? Kerana dia tersyarat dengan makna-makna seperti taklifan, kefarduan. Jadi, kalau dalam tafsir disebut fihi minat takalif minal faraid wal hudud wal ahkam wal adab wa ghairiha, macam-macam ada di situ kan. Sebab tu Al-Quran tak cukup hanya dengan kita membaca saja. Bila kita faham, barulah kita boleh benar-benar menghayati isi kandungan Al-Quran tersebut. Walau bagaimanapun, kita baca pun dah boleh pahala. Baca saja, tambah lagi kalau kita faham. Macam kita tadabbur ayatnya, kita amalkan pula kan. Jadi, satu, dalam tafsir disebut qaulan saqila, bermakna juga berat fil mawazin pada hari kiamat. Maknanya
ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang diturunkan kepada Nabi, yang kita pun baca, kita akan amalkan, dia akan menjadi satu pada kita, dia akan jadi timbangan yang berat. Amalan soleh kita lah akan berat dengan bacaan Al-Quran tadi ni, dengan mengamalkan Al-Quran tadi ni. Inna sanulqi alaika qawlan saqila, surah Al-Muzammil ayat 5, kan? Wahyu dengan cara sebegini dirasakan berat kerana kelemahan manusia untuk menanggungnya. Bukan calang-calang manusia boleh terima wahyu. Allah Ta'ala pilih dalam kalangan hamba-Nya. Summa awrathna al-kitab alladhi nastafaina min ibadina, dalam surah Fatir. Kemudian kami akan pilih dalam kalangan hamba kami, kami mewariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi kita usahalah untuk pilih, untuk masukkan kita dalam keadaan, dalam usaha. Perlu juga kan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan mereka, kita ke dalam mereka yang kita kata Ahlullah, Ahlul Quran. Cara kedua wahyu diturunkan adalah melalui malaikat Jibril alaihi salam yang menyerupai seorang lelaki, lalu menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda menghafaz dan memahaminya. Selain itu, Jibril alaihi salam juga pernah datang menyampaikan wahyu dalam bentuk rupa bentuknya yang asal. Macam lelaki ni, bentuk seorang lelaki ni macam kita biasa dengan hadis, bila Nabi duduk dengan para sahabatnya, datang seorang lelaki terus menghadap Rasulullah, lutut belaga lutut, tangannya diletakkan di atas paha, dan bertanya Nabi soalan tentang iman, Islam, ihsan, hari kiamat. Begitu keadaannya. Semua sahabat heran, siapa dia lelaki ni? Jadi apabila habis majlis ilmu dengan Rasulullah tadi ni, Rasulullah bertanya Sayyidina Umar, kamu tahukah siapakah yang mai tanya tadi tentang soalan-soalan? Sayyidina Umar jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah Ta'ala dan Rasulnya tahu siapakah lelaki itu. Itulah Jibril. Dia mai kepada hampa untuk ajak agama hampa lah. Bahasa Kedah kita katakan. Jadi ada bentuk lelaki nampak, kan? Nampak dan menyampaikan kepada Rasulullah wahyu. Dan juga dalam bentuk rupanya yang asal. Di dalam tafsir mana ya? Dalam tafsir disebut pernah dia tunjuk, malaikat Jibril tunjuk kepada Nabi SAW dalam bentuk rupanya yang asal. Maknanya sangat menggerunkan, sangat dahsyat, sangat, Masya Allah, kita mungkin tak mampu untuk melihat dengan cara terus bentuk yang asal. Dikatakan bahawa dalam riwayat menyebut bahawa malaikat Jibril ini antara rupa bentuknya ialah mempunyai 600 sayap. Kita tak boleh nak bayang. Kalau kita burung 2 sayap, okey. Kalau 600 sayap, macam mana bentuk rupa malaikat Jibril itu? Wallahu a'lam bishawab. Misalnya dalam peristiwa wahyu pertama, iaitu ketika Nabi SAW di Gua Hira. Macam mana keadaan dia, kita pun tak boleh nak bayangkan, walaupun kita baca. Jadi bila mai dalam, kemudian peluk Nabi pula, sebut Iqra ma ana biqari'in, aku tak reti nak baca, dan kemudian diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama, hadis pertama kita baca. Jadi itu kita hurai pendek-pendek sajalah. Kalau nak hurai panjang, saya pun letih jugalah. Kita nak kena study juga, nak kena tengoklah. Baik. Terus dalam riwayat yang lain, wahyu juga turun di sebalik hijab atau dinding seperti yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam yang mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari balik pokok. Dari balik pokok.
Jadi Nabi Musa ni kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah cakap dengan Nabi Musa waktu di Tur Sina. Nabi Musa meninggalkan kaumnya 40 malam. Itu kita dah cerita pada hadis yang sebelumnya sedikit lah, kan? Boleh semak di surah Al-A'raf ayat 142-143, dalam surah Baqarah pun ada, dalam beberapa tempat lah disebut Nabi Musa bermunajat 40 malam. Disebut wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Waktu itulah Nabi Musa nak lihat Allah. Nabi Musa bercakap. Bagaimana cara bercakap tu wallahu alam. Kalau kita mengaji dalam ilmu tauhid, disebut dibahaskan kalam Allah Taala tu. Bagaimana? Tidak ada susunan, tidak ada suara. Bagaimana? Itu wallahu a'lamu bis-shawab. Itu kena belajar dalam ilmu tauhid lah. Itu dicerahkan, diberi pencerahan yang baiklah oleh tuan-tuan guru kita yang khusus dalam bidang tauhid ni, ilmu kalam, dalam usuluddin. Jadi bercakap tanpa dapat melihat orang. Kita tak boleh, tak puas lah. Ada benda kan, kalau sikit-sikit sat-sat tak apa, kita cakap dengan orang tanpa kita melihat. Tapi bila kita duk cakap kekasih kita pula, kita duk cakap dengan tanpa kita tengok, kita akan rasa isbillah lah nak boleh jumpa. Begitu keadaan Nabi Musa AS. Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia boleh melihat wajah Allah, agar boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun ayat-ayat mutasyabihat, apa pasal wajah, pasal tangan, wallahu alam. Kita tak mau nak bincanglah di sini pasal ayat-ayat mutasyabihat tu. Yadullah fawqa aydihim. Jadi kena faham elok-elok lah, ya? Bukan bila kita wajah Allah tu, Allah ada wajah, macam ada. Baik. Ketika falam qala rabbi arini anzur ilaik, Musa kata, wahai Tuhan, boleh aku melihat kepadamu? Qala lan tarani, kamu takkan dapat melihat aku, walakin anzur ila al-jabal fa istaqarra makanahu fasawfa tarani. Itu boleh lihat dalam ayat yang ke-143 surah Al-A'raf. Itu cerita kisah Nabi Musa alaihissalam ketika bermunajat dengan Tuhannya. Bila turun daripada munajat, tengok-tengok, kaum dia telah menyembah ijl, anak lembu yang dibuat oleh Musa Samiri. Itu panjang punya cerita dan bukan tempatnya lah kita nak cerita di sini. Baik, tapi keadaan dia macam tu. Berlaku juga pada Nabi SAW. Nabi terima wahyu di sebalik hijab, tak nampak lah, tapi dengar, tahu kata wahyu itu turun pada baginda. Dan yang terakhir, penurunan wahyu juga berlaku terus ke hati Rasulullah SAW. Ia turun terus, tak ada bunyi lucing, tak ada suara di sebalik hijab ke apakah, terus ke hati Nabi SAW. Dan kemudiannya baginda SAW mengajarkan pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang sentiasa menanti-nantikan penurunan wahyu. Maknanya jadi seorang penuntut ilmu, pelajar, mesti ada rasa apa yang nak belajar hari ni. Macam tu. Sentiasa menunggu-nunggu guru, kan. Seronok kita macam saya sendiri sebagai guru di sekolah, bukanlah seronok guna tak. Kita duduk, kan. Kita lambat sikit, anak murid sampai, ustaz, kelas. Tu dia. Itu baru clear lah kalau macam tu. Ini kah kalau cikgu tak masuk dalam kelas, kita panggil berpesta mereka. Masya Allah, tabarakallah, seronok, kan. Habis bergelimpangan lena ataupun main tu ya. Kok lah cikgu tak masuk, dia ambil buku dia baca. Kadang-kadang tak juga, tak apalah, yang tu pulang lah. Ini perbahasan yang panjang jugalah yang tu pun, kan. Pasal apa? Terpulanglah kepada kebolehan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala pada pelajar-pelajar, murid-murid yang tertentu, dengan sekolah yang elok-elok, yang baik-baik. Cikgu mai tak mai, depa semacamnya. Tapi kalau yang hak belakang-belakang ni letih lagi lah, kan. Tapi bagaimanapun Allah Taala jadikan kita ni elok belakang. Setiap orang ada peranan masing-masing, kan.
Kalau semua jadi doktor, siapa jadi pesakit? Kan? Kalau semua jadi cikgu, siapa jadi murid? Kan? Kalau semua jadi pegawai-pegawai besar, siapa yang nak jadi datuk sapu sampah, cleaner? Semua ada peranan masing-masing. Terima kasih kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, kan? Baik, kemudian dalam riwayat yang lain, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpeluh dahinya ketika wahyu diturunkan walhal hari itu hari yang sangat dingin. Nah, abang kata beratnya wahyu itu yang sampai yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Rasulullah sendiri pun kedinginan. Kedinginan bukan kedinginan, berpeluh walaupun waktu tu waktu sejuk, waktu musim sejuk. Turun maknanya berat. Yalah, kita ni bila buat kerja berat, bila buat benda-benda yang ni baru kita berpeluh. Jadi keadaan kita boleh nampak kan, biasanya kita letih tu. Peluh keluar kan. Kalau kita duduk relax, macam mana peluh nak keluar kan. Kecuali kalau kita duduk tempat yang panas lah, itu cerita lain lah pasal panas kan. Ini cerita dia turun wahyu dan Nabi peluh, padahal bukan panas pun kan. Waktu tu waktu musim sejuk. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila kita menghayati perjalanan hidup baginda, khususnya tentang penurunan wahyu wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat rasakan bahawa Masya Allah, bukan sesuatu yang kita boleh ambil ringan, ambil mudah tentang Al-Quran yang ada di depan kita ni. Jika diteliti dalam Al-Quran, sebenarnya ada diceritakan kaedah penurunan wahyu dalam beberapa ayat. Antara ayatnya adalah seperti berikut: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Artinya, dan tidaklah layak bagi seseorang manusia bahawa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya kecuali dengan jalan wahyu atau dari sebalik dinding. Maknanya dengan dengar suara sahaja. Maknanya bukan kemampuan kita seorang yang manusia untuk kita boleh bercakap dengan Allah Ta'ala secara terus. Sebab berapa kali Bani Israel sendiri kan minta kepada nabi-nabi mereka untuk melihat Allah. Tidak, kami takkan beriman. Lan nu'mina hatta nara Allah. Kami takkan beriman kepadamu, kepada Tuhanmu, melihat Allah. Ui, dahsyat permintaan mereka. Tapi tak berlaku kepada para sahabat Rasulullah SAW yang sedemikian. Maknanya bukan kemampuan kita, bukan kita kata kita ni layak untuk kita kata melihat Allah seperti mana diminta oleh Bani Israel kan. Jadi kerana tidak ada kemampuan kita, jadi dibahaskan pula kan ketika Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj disebutkan bahawa Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ada khilaf di kalangan ulama, dan saya pun tak mau dah panjangkan di sini. Perlu juga kita buat study dululah, nak cerita benda-benda yang sebegitu kan. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu di kalau nak tengok dalam tafsir dalam surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, di situ ada sebut kan, ada sebut dan ada dibincangkan oleh dibahaskan oleh contohnya para ulama, oleh Imam Asy'arawi tentang hadis tentang Isra' dan Mi'raj itu, ataupun tentang ayat dalam surah An-Najm itu. Atau dengan mengutuskan utusan malaikat, lalu utusan itu menyampaikan wahyu dengan izinnya. Maknanya malaikat datang kepada Nabi pun dengan dua cara lah. Kalau betul dengan dia tu, banyak satu dengan rupa bentuknya yang asal, ataupun lelaki. Selain daripada loceng, malaikat juga yang menyampaikannya, ataupun dengan terus sampaikan kepada hati Nabi SAW. Ada empat lah di situ kan. Dengan izin Allah dan apa sahaja yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Baik, pengajaran hadis.
mencontohi kesediaan dan kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum dalam menuntut ilmu. Tapi para sahabat pun dia ada berbagai-bagai, kita kata, kelompok ataupun bahagian. Ada yang taifah, sekumpulan depa ni belajar ya. Contohnya Abu Hurairah, ramai lagi lah kan. Ada para sahabat yang tugas dia banyak ke medan perang, macam Khalid Al-Walid kan. Jarang dia dapat berkesempatan bersama dengan Nabi. Ada sahabat yang duduk jauh-jauh dan sebagainya kan. Jadi kita railah kepelbagaian di antara kita. Jadi guru kita kata, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, bila saya tanya, dia jawab, pasal apa jadi macam tu? Dia kata banyak udang, banyak ragam, banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Yang kedua, memberi perhatian dan menitik beratkan etika dan adab ketika menuntut ilmu. Ambil perhatian ke etika dan adab. Apabila kita beradab, kita beretika dalam kita menuntut ilmu, maka kita akan dapat keberkatan. Keberkatan ni bukan mudah untuk kita dapat. Jadi dia perlu dekat dengan apa? Dengan adab dan sopan. Dengan jaga sungguh. Bila kita bertanya, ada adab bertanya. Bila menjawab, bagi guru lah, ada adab menjawab kan. Bila kita belajar, macam mana? Macam kami dulu ni paling tegas sangat jaga adab ialah Syekh Nuruddin. Oh, tak boleh dengar pen. Contohnya ni pen, ni pun tak boleh ni. Kalau depan guru kita duduk mengaji kan, duduk main. Itu sebagai abas dan sebagai, kalau Syekh Nuruddin dengar ni, dia marah. Beletak takat tu saja, banyak mana. Ya, bagi nasihat lah kan. Jadi jaga sungguh-sungguh. Imam siapa? Syafi'i kan, ketika berada di hadapan guru, nak selak ni apa nama ni, buku ni pun pelan-pelan, tak mau bagi dengar apa nama ni bunyi selakan kertas tu jaga sungguh. Masya Allah kan. Duduk ni, ya Rabbi ya Karim kan. Tak bergerak, duduk orang tu je. Dulu saya mengaji dengan Syekh Nuruddin, dia tak berani. Bila kata dia jaga pentingkan sangat soal adab ni, kita nak bergerak pun tak berani kan. Kalau lenguh contohnya, duduk bersila, nak duduk cara tahiyat akhir kan, ataupun tahiyat awal, tengok dulu. Kalau apa nama Syekh tengok bola lagi. Kalau Syekh apa nama ni tengah ada baca kitab ataupun tengok belah sana, contohnya kita duduk belah sini, barulah tukar pelan-pelan. Insya-Allah. Tapi beliau Syekh Nuruddin, dia kalau duduk macam tu, dia pada awal sampai habis betul-betul lah dia. Betul-betul dia menjaga adab. Maknanya kita boleh nampak keberkatan pada dia kan. Yang ketiga, Al-Quran tidak hanya dibaca, bahkan ia perlu difahami dan ditekuni sebaiknya. Maknanya kita jangan hanya menyerah, boleh baca sajalah, tak reti apa. Jadi terus kita, untuk kita meningkatkan potensi diri kita, ilmu kita dengan ilmu Al-Quran, kita memahami maksud yang kita baca. Sekala kita tengok apa maksud Allah Ta'ala sebut ni kan. Sekala buh di YouTube tu, tekan tafsir Al-Quran surah Ali Imran contohnya, dia keluar nak ayat berapa ada kan. Cuma kita nak kena hati-hati juga pilih di YouTube tu, ada macam-macam kan. Jangan salah pilih guru, jam ya. Mudah-mudahan lah ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita jalan yang lurus lagi benar, insya-Allah. Saya ingat takat itu sahaja pagi ni yang dapat kita kongsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, dunia akhirat kita. Mudah-mudahan akan memberatkan timbangan amal kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berjaya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang menonton. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.